Hari ni kita dengan Mazda CX-30. Mazda CX-30 ni saya rasa antara salah satu SUV compact yang paling handsome sekali sekarang ni. Kerana dia punya proportion tu memang cukup cantik dengan dia punya roofline yang sporty, yang sloping dekat belakang dan moncongnya yang kelihatan panjang, serta keseluruhan dia punya permainan permukaan dia nampak begitu muscular, begitu sado. Yalah, walaupun satu keluarga ramai adik-beradik yang good looking, tapi yang ni saya rasa yang paling handsome sekali lah. Jadi ini dia punya profile Mazda CX-30 ni. Kita tengok dia punya profile ni. Apa yang menariknya ialah saya rasa dia punya roofline tu. Dia punya roofline ke bahagian belakang tu nampak sangat-sangat macam sebuah hatchback. Berbeza daripada bentuk SUV. Terutamanya kita tengok dia punya moncong depan tu kelihatan panjang. Dan roofline tu bukan saja dia punya hatch tu, sudut dia agak agresif seperti sebuah hatchback, tetapi dia punya roofline sendiri it's a nice gentle curve. Dan kalau kita tengok daripada setengah-setengah sudut memang nampak sangat sporty dan sangat agresif. Terutamanya saya rasa kalau daripada depan tepi macam ni dia tak sangat tau, tapi kalau awak naik tinggi sikit, kalau skater ni selalunya kita tengok pada eye level dia ialah masa kita macam cangkung tau. Ini macam rendah sikit pasal saya duduk rendah ni nak bagi nampak background tu. Tapi kalau kita tengok tinggi sikit, akan nampak dia punya reka bentuk yang agresif dan lakaran yang memang mempunyai nisbah bentuk ataupun proportion yang cukup elegan. In terms of design, biasalah macam tu. Lebih lama lagi mereka bentuk memahami satu lenggok gaya mereka bentuk tu, lebih bagus cara mereka melukisnya ataupun melakarkannya. Dan saya rasa ini adalah salah satu bentuk kereta daripada Mazda yang bukan saja nampak muda dan bergaya, tapi yang peliknya yang nampak juga seperti satu design yang sudah matang dan semakin evergreen. Dan salah satu sebabnya kenapa ianya akan terus kekal evergreen ini pada pendapat saya lah, bukannya detailing depan-depan ni, bukan ini yang nampak macam mata yang sepek tu, nampak garang tu, grill besar tu, tapi secara keseluruhan dia punya proportionnya. Dah lama kita tak tengok sebuah SUV compact yang mempunyai proportion yang cantik macam ni. Tapi kalau proportion tu cantik sangat pun, ada tak kompromi dia? Tak mana kompromi je. Bila bumbung sloping semacam macam coupe tu kan, biasalah dia punya kompromi dia mesti kat dalam kabin. Okey, ni tempat duduk belakang Mazda CX-30 ni. Memang belakang ni cozy sikit lah. Mana kata sempit tu pun boleh jugalah. Sempit untuk orang yang tinggi macam saya lah. Siapa yang lebih tinggi daripada saya rasa akan lebih merana lah kat belakang ni kan. Untuk saya yang tinggi lebih kurang 5 kaki 11, agak okey lagi lah pasal dia lekukkan belakang kursi ni. Jadi bila dia dah lekukkan belakang kursi ni adalah lagi 2 jari lah. Jadi jarak 2 jari tu cukup okey lah untuk menjadikan kabin ni berasa agak selesa juga. Cuma masalahnya tempat duduk ni punya sandar dia tu agak tinggi, agak tegak. Jadi di situ saya rasa untuk perjalanan jauh mungkin kurang selesa. Mungkin kalau orang kecil, badan kecil mungkin okey, tapi macam mana pun walaupun ruang kaki tu okey, tetap ianya agak tegak Jadi mungkin duduk agak long distance agak letih jugalah kan. Tapi nasib baiklah ada armrest ni. Dan itu membantu sikit lah. Tapi setakat itu je lah. Ruang kita tak boleh nak cerita kereta ni nak puji-puji sangat pasal memang realitinya kereta ni agak sempit di bahagian belakang. Tapi lah ya compact SUV kan, dia bukannya SUV keluarga yang besar. Tapi yang bagusnya kat belakang ni ada lubang aircon. Jadi orang belakang at least kurang-kurangnya taklah berasa panas apabila kita paksa duduk kat belakang ni. Tapi sedihnya tak ada USB outlet. Mazda sekarang masih lagi ada, saya nampak masih lagi ada isu dengan USB outlet lah. Mereka kurang mempunyai kelebihan kat situ. Bagusnya kalau kat belakang ni, kalau dibuka this sunshade, jadi orang belakang tu boleh tengok ke luar lah. Ini penting kerana ni tengok ni, kursi ni dia punya headrest dia besar juga dan tinggi juga. Dan memang kalau kita duduk belakang memang dia blocking habis lah. So itu akan menjadikan kabin ni rasa agak sempit juga. Kalau tengok dia punya tingkap ni pun tinggi hampir tinggi bahu saya. Dan ini kalau anak kecil pun dia akan rasa memang rasa claustrophobic sikit dah. Tapi yang bagusnya kualiti lah. Mazda ni punya kabin memang kualiti dia impresif. Kulitnya berkualiti mahal.
Dan dia punya kulit yang tengah-tengah tempat duduk ni pun perforated leather. Isofix punya mount pun ada clip untuk buka dan simpan. Jadi keseluruhan kabin ni memang berasa agak mahal dan mewah juga sebenarnya. So harga dia tu memang agaknya membuatkan mereka terpaksa lah menghasilkan kabin yang mahal dan mewah. Kita tengok tempat sampai ke tepi armrest ni semuanya plastik lembut. Yang atas ni plastik keras, yang belakang plastik keras, yang depan plastik lembut. So kat situ ada sikit dia punya orang belakang ni dianak tirikan sikit lah. Tapi kat bawah-bawah ni semua armrest semua plastik lembut. Kat sana door armrest ni plastik memang sangat lembut. Dan selain daripada tu, kita rasa you get what you pay for lah in terms of the size lah. Pasal kereta ni memang kereta compact kan. Yang menariknya bumbung ni kan, sebabkan sini ada sunroof jadi dia akan naik sikit ke atas lah. Dan dia lekuk balik ke bawah dari sini. So bila kita duduk tu tak adalah berasa sempit sangat. Dan because yang ni warna putih kan, jadi kita taklah berasa sangat dia datang turun ke kepala kita. Okay, jom kita pergi mandu sekejap kereta ni. Jadi sepanjang saya dapat pada uji kereta ni, saya bawa dia pergi ke utara lah, pergi ke Pulau Pinang. Dan masa saya bawa hujung minggu tu, hujan memang sangat lebat. Jadi dalam tempoh hujan lebat tu, saya kalau di atas lebuh raya memang sentiasa seboleh-bolehnya lah menggunakan sistem adaptive cruise control ataupun radar cruise control. Mazda panggil sistem dia radar cruise control lah. Jadi untuk sepanjang-panjang perjalanan tu, saya akan cuba gunakan sebanyak mana yang boleh. Dan apabila keadaan hujan yang lebat ni, hari tu kita uji dengan Mazda 3, ianya boleh berfungsi dengan agak elok tengah hujan. Tapi untuk CX-30 ni, saya tak tahu kenapa dia hujan lebat, dia memang terus cancel. Dia kata radar block atau macam tu, dan dia padamkan sistem bantuan pemandu tu. Jadi saya pun tak pasti kenapa ianya berlaku begitu. Dan ni awak boleh tengok footage kita memandu tengah hujan ni. Memang agak lebat, tapi selalunya kadang-kadang lah kalau selalunya untuk Mazda 3 dia memang boleh. Mungkinkah, saya pun tak pasti mungkinkah untuk sistem-sistem sebegini elok cermin tu disapukan dengan Rain X ataupun apa-apa lagi coating untuk mengurangkan gangguan cahaya lah. Sebab yang mula sekali dia mula gagal ialah pembacaan lorong. Jadi kamera dah mula tak nampak, dia mula gagal di situ. Dan kemudiannya radar dia akan gagal. Yang menariknya ataupun yang peliknya, bila saya hantar kereta ni untuk pergi basuh pun, lepas habis keluar dia masih lagi tulis gagal berfungsi di situ. Saya tak tahu sama ada air yang berkumpul di depan radar tu menyebabkan kegagalan ke apa, saya tak pasti. Tapi yang pastinya ia telah menyebabkan sistem itu tidak berfungsi lah. Dan itu sesuatu yang saya rasa mungkin Mazda perlu tengok ataupun tala semula ke, adakah ia terlalu sensitif kepada titik-titik air ke macam mana, saya pun tak tahu. Tapi yang bestnya bila kita memandu di lebuh raya, dia punya talaan chassis itu memang cukup fokus kepada kepuasan pemanduan dan juga keselesaan penumpang sebenarnya. Seperti yang awak pernah dengar sebenarnya saya cakap, Mazda punya chassis setting dia memang firm tapi compliant. Dia agak keras tapi tak kasar. So di situ kita boleh berasa permukaan halus, permukaan halus macam mungkin ada cat ke, jalan dah lama ke, dia kasar sikit, tak begitu berasa masuk sangat. Tapi yang ini saya rasa lebih firm daripada yang Mazda 3 sedan hari tu yang kita pandu uji. Yang ini CX-30 ni berasa lebih keras sikit dia punya sistem gantungan dia. Tapi pada perjalanan laluan lebuh raya memang settle down betul, cantik. Pada kelajuan tinggi pun dia memang rasa stabil. Dan kuda-kuda dia sasa lah, dia tak ada rasa goyang ataupun menggelabah. Lagi satu saya suka kereta ni sebab ia datang dengan pelbagai ciri-ciri bantuan pemandu. Sebagai contohnya, ia ada auto wiper tu dan memang expected, auto lights expected, tapi auto high beam. Auto high beam dia memang satu ciri yang bagus.
Cuma yang ini dia memang teramat sensitif. Dia jarang masuk high beam kecuali jalan memang betul-betul kosong. Macam setengah-setengah sistem yang kita pernah pandu, contohnya daripada jenama-jenama lebih mewah lah, dia boleh menghidupkan lampu high beam tu secara terpilih. Maksudnya dia menggunakan sistem lampu depan full LED lah, macam BMW ke Mercedes-Benz ke ataupun Audi. Mereka boleh memilih cahaya tu nak dihantar ke mana, hantar sebelah kiri je ke sebelah kanan aja ke. So itu adalah satu yang berlainan lah. Tapi yang ini banyak juga membantu bila kita lalu jalan belakang tu, bila kereta dah clear je terus naik high beam. Dan ini membantu kita untuk melihat di laluan-laluan yang mencabar lah, terutamanya bila jalan selekoh ke apa ke atau jalan kampung. Bila gelap tu kan, kita tak payah nak ingat selalu nak on off. Untuk perjalanan jarak jauh, kursi dia ni pada saya kena saya nak kena pakai lumbar support lah. Nasib baik kereta ni kursi ni ada lumbar support. Jadi bila saya tolak lumbar support tu naik ke maksimum, ia memang banyak membantu, memberi saya keselesaan. Saya bawa kereta ni dekat 1100 km sepanjang hujung minggu ni. Pasal dah pergi ke utara, lepas tu masa dalam perjalanan balik baru sedar baru tertinggal barang, kena patah balik dan turun balik ke Kuala Lumpur. So dalam perjalanan yang agak lama tu, hari Ahad kan, dengan jam pula, saya ingat saya ada spend lebih kurang 7-8 jam jugalah dalam kereta ni sepanjang hari Ahad tu untuk balik ke Kuala Lumpur. Tapi bila sampai ke rumah, badan tak ada rasa sakit, tapi dah memang mengantuk lah pada masa tu kan. So kursi support dia, saya rasa dia punya design is quite nice. Although kalau boleh saya nak rasa lebih banyak macam shoulder support lah. Macam ini dia tak begitu banyak shoulder support, jadi dia banyak bergerak sikit. Dan juga dia punya side bolster ni pun kalau boleh tambah sikit lagi pun okey juga. Tapi mungkinlah untuk sebagai kereta yang memang dah agak compact, mungkin kalau dia buat kursi ni lebih besar dan lebih supportive, kabin akan nampak lagi sempit. Sebenarnya Mazda CX-30 ni saya nak komen negatif banyak sangat pun susah juga, sebab saya suka kereta ni. Cuma dia punya kekalahan dia ialah dia kebabkan oleh harga. Kerana kereta ni ialah kereta yang diimport sepenuhnya, kereta CBU. Jadi bila kereta CBU ni kita tak boleh nak cakap apa lah. Dia punya harga tu memang isu utama. Dan untuk kereta ni memang terpaksa sanggup terima lah. Untuk versi yang penuh dengan sunroof semua ni 160 lebih Kalau yang diesel tu saya rasa ada dia punya kelebihan dia jugalah. Kalau at least beli yang diesel tu minyak jimat lah. Yang ini saya boleh pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Pulau Pinang, pergi Juru, lepas tu masuk ke pulau 2 kali, dan pusing-pusing Juru, minyak pun habis. So dia punya average untuk saya sekarang ialah lebih kurang dalam 11 km untuk setiap liter. Not a fantastic number, but then again ini ialah untuk ujian biasa macam ni. Kita memang memandu agak laju jugalah. Di atas lebuh raya pun kita kekal pada kelajuan lebuh raya, iaitu 110 km sejam. Dan memang di situ patutnya mendapat lebih sikit lah demi fuel economy. Tapi nampaknya memang setakat tu je fuel economy dia, pasal saya bawa ada part-part dia yang bawa laju kan. Dan cuma satu lagi, dia punya sistem adaptive cruise control ni dia sampai 30 km sejam lah. Dia still level 1 punya adaptive cruise control. Dan saya minta sangatlah pada Mazda, pasal buat masa sekarang ni dia macam pointless kalau you letak sistem 1.0. Might as well you letak sistem 2.0, pasal dia punya tahap keselesaan itu berganda-ganda sangat. Bila kita tak perlu nak fikir kan, sama ada sistem tu nak kena ikut kereta depan bila trafik dah berhenti jam. Ini kalau tidak dah lepas 30 dia dah let go, kita nak kena ambil alih balik. Memang rasa rugi lah kan. Pasal kereta dah pun memang mahal. Tak tahulah sama ada tak boleh specify kereta ni untuk dapat adaptive cruise control level 2 ke tidak. Pasal setengah-setengah syarikat kereta ni dia dah ada package-package tertentu lah yang boleh dipilih oleh pengedar atau pengimport. Jadi untuk Mazda ni saya tak tahu sama ada, pasal kita ni di Malaysia ni dikira sebagai other markets lah. Dia ada North America, dia ada Europe, dia ada Japan dan other markets lah. So kita ni selalu kadang-kadang masuk dalam golongan other market tu, dan pasar-pasaran lain ni selalu dia punya option ni terhad lah. Pasal pasaran-pasaran lain maksudnya ialah pasar-pasaran yang agak kecil.
dan tak berbala untuk Mazda hasilkan spek tersendiri untuk pasaran tersebut. Dan untuk Malaysia ni kadang-kadang kita tak dapat. Sebagai contohnya untuk Hyundai, kita tak boleh dapat skrin yang lebih besar kerana tak ada. Memang tak ada untuk Malaysia ni. Pasal skrin yang lebih besar tu datang dengan sistem SOS dalam talian, dan dia orang tak ada service provider untuk sistem tu di Malaysia. Dia orang tak boleh bagi. Betul. Reka bentuk kabin, saya rasa kualiti bahan cantik, tapi reka bentuk kabin ni saya rasa Mazda dah terlalu dogmatik sangat dengan dia punya minimalist punya approach ni. Ni menjadikan kabin Mazda CX-30 dan semua Mazda sekarang agak terlalu simplistik. Saya tak cukup bling. Ada bling, bukan tak ada macam sekitar ni. Semua ada sikit-sikit bling, tapi tak cukup bling. Ada sebabnya kenapa Mercedes-Benz buat kabin dia bling, walaupun jenama dia tu dah cukup mewah kan. Pasal itu kadang-kadang perlu untuk menarik mata kita supaya menampakkan dia lebih cantik lah. Saya berharap sangatlah Mazda berubah sikit dari segi dia punya reka bentuk kabin tu dan menjadikannya lebih ceria lebih sikit lah. Ini terlalu minimalistik sangat pada saya lah. Itu di seluruh kabin. Di depan pemandu ni sebenarnya agak okey juga. Pasal steering ni memang cantik dengan dia punya chrome apa semua. Tapi di seluruh yang tepi-tepi ni. Dan of course center console Mazda suka pakai kemasan hitam berkilat. Kali ni dia bukan piano black. Dia ada kombinasi lah piano black dengan hitam berkilat yang ada corak pattern halus-halus. Jadi pattern halus-halus tu memang cantik sebenarnya. Tapi akibat dia ni dalam atas permukaan yang berkilat, dia nampak habuk kan. Jadi saya rasa matte finish ataupun separa berkilat adalah satu kemasan yang lebih sesuai dengan sebuah kabin yang beginilah. Sebab banyak gelap kan. Jadi semua gelap dan habuk ni senang nampak sangat. Dia very obvious habuk ni. Tu saya sedih sikit lah kat situ. Dan this is my always usual complaint untuk Mazda. Suka sangat dengan piano black. I don't know. Tapi yang ni saya suka kemasan tepi ni. Ada macam perbezaan warna sedikit. Itu nampak very classy and memang saya suka. Dia punya entertainment system sebenarnya bunyi, kualiti bunyian dia okey. Tapi cuma dia punya sistem, access system dia tu agak nampak. Dia punya interface graphic user interface dia tu dah nampak macam lama sikit lah. So ni memang memerlukan update. Saya harap dalam siri-siri model yang akan datang, Mazda akan mengemaskinikan dia punya graphical user interface dia untuk menjadikannya lebih moden lagi dan lebih ceria dan lebih berwarna-warni. Ini sekarang monokrom kelihatan begitu sangat-sangat old fashion sikit lah pasal sebenarnya monokrom. Dah sekarang orang dah menggunakan macam-macam warna. Satu lagi benda yang saya nak sebutkan di sini, untuk kereta-kereta model premium sekarang, yang agak penting sekarang ialah kamera 360 darjah. Jadi kamera 360 darjah ni dah mula menjadi penting kerana ianya memang satu cantik. Bila kita tengok memang nampak cantik. Kita suka tengok kamera tu, nampak sudut keliling kita boleh tengok. Dan dia juga membantu sebenarnya bila kita lalu laluan sempit untuk kita tengok bucu-bucu sebelah kiri, sebelah kanan, belakang. Dan ini memang sangat banyak membantu. Untuk kali ini Mazda tidak memberikan sistem kamera 360 darjah. Dia memang memberikan reverse camera yang ada rear cross traffic alert, dan juga ada front sensor untuk obstacle semua. Memang tunjuklah dia ada nampak graphical representation dekat center screen ni. Tapi dan saya puji Mazda kerana dia punya reverse camera dia memang nampak macam beresolusi tinggi, nampak gambar tu cantik. Cuma masalahnya dia tak ada kamera 360 darjah, dan bila tak ada kamera 360 darjah ni membuatkan kereta tu rasa kalah sikit lah dengan pesaing-pesaing dalam segmen lebih kurang harga 160-180 ribu ringgit. Enjin Skyactiv ni kita tahu ialah enjin Miller Cycle. So dia enjin mampatan tinggi. Jadi enjin mampatan tinggi ni dia agak kasar sikit So bila kita tengok enjin tu masa idle pun nampak dia bergegar banyak sikit lah. Tapi yang bagusnya Mazda telah meletakkan banyak penebat bunyi dalam kabin untuk menjadikan kereta ni senyap dan yang tidak begitu bising bunyi enjinnya.
pada kebanyakan rev range, kecuali bila dah melepasi, saya rasa lebih kurang dalam 5,000 hingga 6,000 RPM. So kereta ni dia punya red line dia dekat 7,000 7,000 lebih sikit. Kalau awak tekan dia sebelum pada 5,000 tu, memang enjin tu masih lagi tidak begitu dengar masuk ke dalam kabin. Kabin rasa bunyi senyap Tapi bila kita dah tekan lebih pada 5,000 RPM, dah masuk 5,500 6,000, dan bunyi enjin tu mula kuat setengah orang akan kata sporty, setengah orang akan kata dia membuatkan kereta tu rasa kurang halus lah, kurang diperhalusi, not as refined. For me personally, saya suka bunyi tu, tapi orang rumah saya kata tak, itu membuatkan kereta ni rasa kurang diperhalusi. So mungkin perbezaan pendapat antara lelaki dan wanita lah. So kalau awak dah memilih Mazda CX-30 ataupun awak berkenan dengan Mazda CX-30 ni, dan chances are you memang seorang pemandu yang agak keen driver lah, seorang yang suka memandu, dan memang ini kereta yang sangat sesuai. Tapi kita masuk membuat keputusan tu sedar dengan kompromi-kompromi yang ada, iaitu dari segi size, daripada segi cabin, kan, semua itu kita kena faham lah. Jadi sekarang telah tiba masa untuk kita bagi skor kepada kereta ni. Macam saya cakap tadi, saya memang suka reka bentuk kereta ni. Jadi untuk reka bentuk luaran, saya nak bagi dia 8.5. Untuk reka bentuk kabin, saya rasa kabin dia dah terlalu dogmatic lah untuk Mazda ni. Dia terlalu dogmatic ke arah minimalism. Ini membuatkan kabin dia berasa terlalu simplistic, dan saya rasa dia perlu berubah lah. Dia dah jadi macam mana tau, macam BMW. Kabin dia dah terlalu banyak hitam, and dia terlalu nampak sangat macam technical, and I tak nampak kenapa mereka perlu kekal begitulah. Saya lebih suka tengok macam mereka bentuk kabin, for example the German tu, Mercedes lagi cantik pada BMW dah. Dan sekarang ni kalau kita tengok kabin, Toyota pun dah mula bergaya. Honda memang dia punya kabin tu kadang-kadang ada lain sikit daripada yang lain. So saya rasa Mazda perlu menambah sikit lah bling untuk kabin dia ni. Jadi untuk reka bentuk kabin, saya nak bagi dia 7/10. Dari segi practicality pun tak boleh nak bagi banyak sangat, sebab kabin ni agak sempit. Walaupun dia sempit, tapi dia mempunyai ruang simpanan yang agak banyak juga. Di center console ni ruang simpanannya agak besar, dan di pintu juga ruang simpanannya agak besar. Tapi selain daripada tu, tak ada banyak lagi cara lain yang kita boleh nak ubah suai kabin lah. Seperti contohnya kursi belakang, kita tak boleh nak ubah macam mana ke menjadikannya lebih praktikal lah. Of course dia memang boleh turun lah untuk letak barang kat belakang semua tu. Oleh kerana terlalu banyak kompromi dari segi kabin, practicality saya boleh bagi 6.5/10. Dari segi pemanduan memang Mazda CX-30 ni antara SUV compact yang paling sedap dipandu lah. Oleh itu saya nak bagi dia 8/10. Dari segi nilai pada wang anda di sini, memang dia kalah lah. Dia kalah kerana nampak macam ada kereta CBU kan. Jadi saya sebagai pembeli, kita tak kira lah kereta tu CBU atau tak CBU, pasal kita kena bandingkan dengan apa yang ada di pasaran lah. Dan akibat adanya kereta macam yang lain-lain lah di pasaran, sama ada HRV ke, sama ada CRV ke, ataupun dan ada juga Proton X70, dan kalau nak lebih murah lagi, ya Pro 2 Arus pun ada. So dari SUV compact ni ataupun SUV compact dengan SUV keluarga ni, sebenarnya dah makin banyak pilihan. Dan kereta ni dia memang lebih pada produk premium lah. Jadi produk premium ni memang dia punya value for money dia kurang sikit. Jadi untuk nilai untuk wang anda ni, memang kereta CBU tak boleh nak buat apa, tak boleh nak bantu dia. Adalah kecil mahal betul, saya boleh bagi dia 6.5/10. Dan yang terakhir sekali, Mazda ni memang terkenal dengan fuel economy. Jadi untuk fuel economy kali ni, based on somewhere halfway lah between apa yang saya sendiri dapat dan juga apa yang Mazda claim, saya bagi dia 7.5/10. Jadi secara keseluruhannya, Mazda CX-30 ni dengan all the handicap lah, itu pasal skor dia 7.3 saja, pasal keretanya kecil, harganya mahal, dan therefore ada some compromise in terms of the cabin. Kereta memang fokus untuk pemandu dan kepuasan pemanduan dan gaya. Itu pasal saya cakap kereta ni keutamanya ialah pemanduan dan spek. Okey, kalau dah tengok sampai situ, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan tekankan butang like dan juga kongsikan video ni dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tolong subscribe dengan channel kita kalau belum subscribe lagi.
dan tekan butang loceng tu lah supaya dapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pandai Malaysia, Komandan Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.